Assalamualaikum anak-anak murid semua. Kita berjumpa lagi pada PDPR UPKK tahun 3 bersama saya Ustazah Farain. Hari ini hari Isnin bertarikh 6 September 2021. Okey, kita mulakan pelajaran hari ini. Jadi anak-anak semua dikendaki buka buku ini, Nota Padat UPKK. Okey, semua dah ada ya masing-masing. Kita terus buka pada tahun 3 pelajaran Jawi pada muka surat 272. Okey, di sini terbahagi kepada dua pelajaran iaitu perkataan pinjaman dan perkataan berimbuhan. So kita akan belajar dua topik ini. Untuk perkataan pinjaman, kita akan belajar perkataan pinjaman bahasa Arab dan juga perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Bagi topik pelajaran berimbuhan, kita akan belajar imbuhan awalan, imbuhan akhiran dan juga imbuhan apitan. Okey, kita pergi, ini ringkasan ya, muka surat 272 ni adalah ringkasan kepada pelajaran tahun 3. Kita pergi pada muka surat 273 sebelahnya. Pelajaran 1, unit 1, perkataan pinjaman bahasa Arab. Okey, pinjaman perkataan bahasa Arab, kita akan belajar dua bahagian iaitu perkataan bahasa Arab yang dikekalkan dan juga perkataan bahasa Arab yang dimelayukan. Untuk muka surat 273, kita akan belajar perkataan bahasa Arab yang dikekalkan dahulu. Okay, kita tengok ya. 1.1. Kata pinjaman daripada bahasa Arab yang berupa istilah khas, khusus, yang dieja seperti ejaan asal dalam bahasa Arab sendiri. Seperti contoh dalam petikan di bawah. Istilah asal bahasa Arab yang saya ambil contoh di sini ialah wuduk. Wuduk kita buat dalam setiap hari kan. Dalam setiap hari kita ada berwuduk. Jadi ejaan asal berwuduk, wudu'un. Okay, ejaan jawinya wuduk. Dan padanan ruminya wuduk. Itu hampir sama kan bahasa antara bahasa Arab dengan ejaan jawi itu sendiri. Contoh yang kedua, Al-Quran. Cari Al-Quran. Ejaan Jawi pun Al-Quran, padanan Rumi Al-Quran. Okay, anak-anak boleh tengok sampailah ke bawah itu hijrah. Okay, pergi pada muka surat seterusnya. Okay, 1.2, bahasa Arab yang dimelayukan. Yang ini menjadi kata umum. Perkataan bahasa Arab yang telah diterima dalam bahasa Melayu, ejaan ditulis mengikut sebutan Melayu. Okay, bunyi vokal A, U atau I yang dieja tanpa huruf alif, waw dan ya pada perkataan asal Arab ditulis dengan huruf alif, waw atau ya. Pada perkataan pinjaman yang digunakan dengan perkataan umum seperti contoh petikan di bawah. Ejaan Melayu contoh seperti sabun. Sin alif sa, ba waw nun bun, sabun. Ejaan asal Arab sabunun. Sabunun. Kan hampir sama sebutannya tu. Ejaan je lain. Kan? So dengan sin. Okay. Contoh yang kedua lagi. Sabtu. Hari Sabtu. Dalam bahasa Arab, sabtun. Begitu. Contoh lain lagi yang kita selalu pakai. Seluar. Seluar. Dalam asal bahasa Arab, sirwalun. Contoh lain lagi, kerusi, kursiyun. Lagi contoh lain lagi, arnab, arnabun. Begitu. Okey, kita pergi sambung pada muka surat 275. 1.3, akhir perkataan suku kata terbuka menerima imbuhan. Perkataan pinjaman bahasa Arab yang berakhir dengan suku kata terbuka perlulah ditambah dengan huruf alif, waw atau ya ketika menerima imbuhan untuk menghindari kesamaran, kecelaruan. Nanti akan jadi kesalahan lah dalam ejaan. Jadi, tiga contoh ini adalah istilah asal bahasa Arab. Tapi bila di eja-ejaan Jawinya dan perkataan berimbuhannya, dia akan
ada berlaku perubahan di situ. Seperti contoh saya ambil dekat sini hajun. Istilah bahasa Arab, perkataan Arabnya hajun. Hajun, ejaan Jawi Melayunya haji. Hajim, haji. Bila ditambahkan perkataan imbuhan apitan iaitu awal dan di akhir, ejaan Jawinya haji tu dijadikan menghajikan. Ha alif ha, jim ya ji, haji. Pada asal ejaan Jawi ha dan jim, hajim saja, haji. Bila ditambah imbuhan apitan awal dan akhir, ha alif ha, jim ya ji, haji. Imbuhan awal dia meng, imbuhan akhir dia kan. Kata dasar haji, menghajikan. Begitu. Supaya tak ada kekeliruan atau kesalahan dalam ejaan imbuhan itu. Okey? Kita pergi tengok contoh seterusnya. Contoh di bawah tu fardu dan fatwa. Okey, anak-anak boleh tengok sendiri ya di situ. Okey, kita sambung tajuk di bawah. 1.4, penambahan alif, waw atau ya bagi membezakan dua perkataan. Dua perkataan ini berbeza makna dan ejaannya juga, tapi hampir sama. Jadi jangan ada kekeliruan lah di situ. Okey, untuk takut ada berlaku kekeliruan vokal. Dia punya arti dia penambahan alif, waw atau ya bagi membezakan dua perkataan untuk menghindari kekeliruan. Takut ada kesalahan dalam pembacaan rumi vokal atau membezakan dua kata yang berlainan maksud. Okay, saya ambil contoh di sinilah. Yang pertama, ejaan asal dia azanun. Azanun, dalam bahasa Arab azanun. Ruminya adalah azan. Jawi dia alif azan, alif nun zan, azan. Orang melaunkan azan tu. Okay. Kemudian contoh yang kedua, ejaan asalnya bahasa Arab adalah iznun. Tadi azanun. Contoh yang kedua iznun. Hampir sama, tapi makna yang berlainan, maksud yang berlainan. Azanun, azan, iznun pula adalah sebelah dia tu izin. Izin, meminta izin. Okay, contoh yang lain. Okay, saya ambil contoh yang ketiga. Alamun. Alamun. Alam. Alam. Alam sekitar. Okay, contoh yang kedua ayat yang hampir sama. Alimun. Satu alamun. Satu alimun. Alimun pula alim. Alim, orang yang alim. Begitu. Okey, ada lagi contoh yang lain di situ. Okey, boleh buka muka surat seterusnya. Kita pergi pada unit 2. Unit 2 adalah perkataan pinjaman dalam bahasa Inggeris pula. Okey, perkataan pinjaman dalam bahasa Inggeris pun ada dua, iaitu pada satu suku kata ataupun dua suku kata atau lebih. Kita pergi pada muka surat 276. Okey, kaedah penulisan perkataan bahasa Inggeris dalam tulisan Jawi adalah dengan menukarkan huruf rumi dahulu kepada huruf Jawi. So, perlu tahu padanan huruf Jawi. Kita nak tukarkan rumi ke Jawi itu. Mengikut padanan huruf rumi dan Jawi lah. Okay, 2.1, perkataan satu suku kata dahulu. Okay, kita tengok petikan di bawah tu. Di tengah huruf A. Padanan huruf Jawinya bila ditukarkan A kepada Jawi adalah alif. Huruf alif tidak perlu ditulis. Maksudnya huruf alif akan digugurkan, dibuang. Gugur tu maksudnya dibuang huruf alif di tengah. Okey. Contoh satu lagi lain yang bawah, alif akan dikekalkan. Huruf alif yang di tengah akan dikekalkan jika terdapatnya permulaan huruf perkataan tu huruf waw. Kita tengok contoh yang pertama dulu ya. Huruf alif yang perlu digugurkan di tengahnya. Contoh di sini saya ambil van. Van. Va, alif, nun, van. V untuk va. A untuk alif. N untuk nun. Van. Jadi huruf permulaannya adalah huruf va. Jadi huruf alif tu perlu dibuang, digugurkan. Tinggal sahaja va dan nun, van. Begitu juga dengan pam. Pa, P adalah huruf pa, A adalah huruf alif, M huruf mim. Jadi permulaannya adalah huruf pa. Jadi huruf alif di tengah tu perlu digugurkan, dibuang. Tinggallah pa dan mim saja. Pa, mim, pam. Okey, contoh yang bawah pula adalah huruf permulaannya huruf waw. Okey, kita tengok contoh. What. W adalah huruf waw, A huruf alif, D huruf dal, what.
Tadi saya dah beritahu, ia akan dikekalkan alif di tengahnya jika permulaannya adalah huruf waw. So, W adalah huruf waw. Waw, alif, dal, wat. Jadi, huruf alif di tengah tu tidak dibuang. Akan dikekalkan, tak digugurkan. Jadi, perkataan wat adalah waw, alif, dal, wat. Okey, jelas saya di sini anak-anak? Okey, kita pergi sambung pada muka surat 277. Di tengahnya terdapat huruf vokal U atau O, iaitu padanan huruf jawi dia huruf waw. Okey, contoh di sini, perkataan ruminya adalah pos. P untuk pa, O untuk waw, S untuk sin. Pos, pa, waw, sin, pos. Okey, contoh yang kedua adalah suit. Baju suit. S untuk si, U untuk waw, T untuk ta. Suit, sin, waw, ta, suit. Okey, jadi huruf O dan U adalah huruf padanan waw. Okey, kita pergi tengok di bawah. Di tengahnya terdapat huruf vokal I dan E tailing. Digantikan padanan hurufnya huruf ya di tengah. Okey, contoh yang pertama, pen. P untuk pa, E untuk ya, N untuk nun. Pa, ya, nun, pen. Okey, contoh yang kedua, pin. Beza ya, pen dan pin. P untuk pa, I untuk ya, N untuk nun, pin. Tapi ejaan padanan huruf jawinya sama. Bunyi dan barang tu pun berbeza. Pen dan pin. Okey. Kita sambung seterusnya pada muka surat 278. Perkataan berikut ditulis berdasarkan sebutan. Okey, dia bagi 4 contoh di sini. Okey, contoh yang pertama, perkataan bahasa Inggerisnya adalah facts. Facts tu dalam perkataan ejaan bahasa Inggeris. Facts. Jadi ejaan dia F untuk fa. Facts. Jadi ada huruf K di situ. K tu adalah kaf. X, dia ada facts. Belakang itu sin tu tidak bercantum dengan huruf kaf. Ada begitu. Facts. Begitu juga dengan text, golf dan x-ray. Dia tidak bercantum. Contoh lain lagi, science. Science pun begitu juga. Belakangnya ada tu science. Sin di akhir tu tidak bercampur dengan sign yang di depan. Science yang belakang tu sin dia tidak bercantum. Okey, kita pergi yang bawah 2.2. Perkataan dua suku kata. Kalau tadi semua satu suku kata ya yang tadi. Termasuk yang atas tu facts, text, golf dan x-ray adalah satu suku kata. So yang bawah 2.2 adalah perkataan bahasa Inggeris yang mempunyai dua suku kata atau lebih. Okay, contoh di sini adalah foto, drama, metro, begitu ejaannya ya. Okay, sambung muka surat sebelah atas, tulip, pensil, file, basikal. Ni dah mula 3 suku kata. Ejaan bahasa Inggeris, basikal. Yang seterusnya, geografi. 3 suku kata juga. Geografi atau geografi. Ekonomi. Ini 4 suku kata. Ekonomi. Okay, semua ni adalah perkataan dalam bahasa Inggeris. Okay, 2.3 di bawah. Perkataan bahasa Inggeris yang diakhiri dengan K. Akhirnya adalah huruf K. Bila ditukarkan padanan huruf jawi, dia eja ditukar dengan kaf. Bukan kof. Kalau kof untuk ejaan bahasa Melayu, bahasa Arab Melayu. Kalau bahasa Inggeris, bila ada K di akhirnya adalah automatic kaf. Contoh di bawah, perkataan pinjaman bahasa Inggeris yang diakhiri dengan konsonan huruf K pada suku kata tertutup ditulis dengan huruf K. K adalah kaf dalam ejaan jawi. Okay. Contoh di bawah ada 6, cake. Cake adalah kata pinjaman bahasa Inggeris. Cake, check, pack, klinik, teknik, topik. Semua yang belakangnya tu K diakhiri dengan huruf jawinya kaf, bukan kof.
Sebab dia adalah kata pinjaman bahasa Inggeris. Okey, jelas ya anak-anak semua? Okey, kita sambung pada pelajaran seterusnya, pelajaran 2. Okey, habis sudah perkataan pinjaman bagi bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Kita pergi pada topik yang kedua iaitu pelajaran 2, perkataan berimbuhan. Okey, kita pergi unit 1, imbuhan awalan. Okey, imbuhan awalan. 1.1, huruf awal kata dasar yang tidak diubah. Dia tak berubah, dia tidak akan mengubah. Okey, seperti contoh saya ambil di sini mem. Okey, cari mim, mim, mem. Ada 2 mim di situ. Mim, mim, mem. Contoh yang pertama, membeli. Kata dasar dia beli. Mempamerkan. Kata dasar dia pamer. Mempedulikan. Kata dasar dia peduli. Okey, itu imbuhan yang contoh yang pertama. Yang seterusnya saya akan ambil contoh papa. Cari papa bawah sekali tu. Papa. Pelayar. Kata dasar dia layar. Petani. Kata dasar dia tani. Pesakit. Kata dasar dia sakit. Ini masih mudah lagi imbuhan awalan. Okay, kita pergi pada muka surat 281, 1.2. Huruf awal kata dasar perlu diubah. Tadi tak berubah. Tak boleh berubah pun. Yang ini perlu berubah. Perlu berubah kerana dia akan automatik berubah makna dan maksudnya. 1.2.1, imbuhan bagi awalan dal di, sin, se, kaf, ke. Okey, saya ambil contoh di sini ya. Kita baca dulu. Imbuhan di, se dan ke bertemu kata dasar yang dimulai dengan huruf alif. Bila bermula dengan huruf alif je, selepas imbuhan tu ada huruf alif, perlu diletakkan huruf hamzah di atas alif tu. Nanti kita akan tengok contoh dia tu. Okey, kita ambil contoh huruf sin. Sin, se. Contoh, seikat. Jadi seikat. So bila ikat, se, imbuhan se, dia cantum dengan kata dasar ikat, seikat. Ikat tu ada alif, diletakkan hamzah di atas alifnya. Jadi seikat. Contoh yang kedua, imbuhannya adalah se, kata dasar dia utas. Seutas. So depannya ada utas tu ada huruf alif, atas dia diletakkan tanda huruf hamzah. Seutas. Okey. Contoh yang ketiga, seekor. Kata dasar dia ekor. Jadi ekor tu ada huruf alif, atasnya diletakkan huruf hamzah atasnya. Okey, jelas ya anak-anak semua? Okey, kita pergi yang bawah pula, 1.2.2, imbuhan meng, peng dan pen. Yang ini lagi nampak perubahannya. Jadi anak-anak kena fahamkan. Okey, saya ambil contoh dulu. Yang kedua, peng. Pangapeng. Dia punya imbuhan dia peng. Kata dasar dia urus. Peng, urus. Dia tak akan panggil pengurus. Bila dicantum imbuhan peng dan urus, dia akan jadi pengurus. Okey, huruf nga tu akan cantum dengan huruf waw, huruf alif tu akan digugurkan. Jadi pengurus, bukan pengurus. Kalau pengurus, salah. Okey, seterusnya peng, imbuhan peng tambah kata dasar dia kasih. Bukan pengkasih. Salah kalau pengkasih. Dia pengasih. Jadi huruf kasih, huruf kaf tu akan digugurkan. Huruf nga, dia akan cantum dengan alif. Pengasih. Okey, contoh yang ketiga, peng dengan kata dasar dia karang. Pengkarang. Dia tak akan jadi pengkarang. Dia akan jadi pengarang. Okey, huruf kaf tu, karang tu kaf dia akan digugurkan. Jadi pengarang. Okay, contoh lain yang selalu kita gunakan seharian, imbuhan dia pen. Tambah dengan kata dasar sapu.
sin, sapu. Pensapu. Dia tak akan sebut pensapu. Dia akan sebut penyapu. So, huruf sin tu akan ditukarkan dengan nya. Penyapu. Okey. Contoh yang kedua, pensikat. Dia tak akan sebut pensikat. Dia akan sebut penyikat. Huruf sin tu akan tukar dengan nya. Penyikat. Contoh lain lagi, pensakit. Pen, kata dasar dia sakit. Dia tak akan cakap pensakit. Dia akan cakap penyakit. Huruf sin tu akan tukar nya. Penyakit. Begitu juga contoh yang bawah, imbuhan pen, cantum dengan tata. Contoh, kata dasar dia tarik. Tarik. Pentarik, bukan pentarik. Penarik. Begitu juga dengan pentawar, bukan pentawar. Penawar. Contoh lain, pentuduh, bukan pentuduh. Penuduh. Okey, jelas ya anak-anak semua? Okey, kita sambung seterusnya pada muka surat 282 unit yang kedua, iaitu imbuhan akhir. Okey, tadi imbuhan awal dah selesai, sekarang imbuhan yang akhir pula. Imbuhan yang berada di akhir perkataan 2.1 akhiran an. Okey, kata dasar yang diakhiri dengan ya ataupun suku kata tertutup. Contoh di sini, saji. Dia jadi sajian. Kaji, kajian. Hari, harian. Dan lain-lain lagi. Contoh seterusnya, kata dasar diakhiri dengan waw alif waw. An. Begitu juga dengan an. Tujuan. Ditambah huruf waw tu alif nun an. Tujuan. Panduan. Susuan. Begitu. Okey. Kata dasar yang diakhiri dengan alif. Okey, akhirnya adalah alif. Tadi akhirnya waw kan? Ini akhirnya alif. Ditambahkan hamzah. Selepas alif tu ada hamzah dan nun. An juga. Hamzah, nun, an. Bila alif je letak hamzah akhirnya. Contoh, belaan. Bawaan. Bedaan. Bungaan. Saraan. Bila alif je belakang dia, automatik ditambahkan hamzah dan nun di akhirnya. Okey, kemudian an, masih an lagi, tapi di sini ada alif, hamzah, nun, an. Suku kata akhir terbuka seperti baca, dia letakkan alif, kemudian hamzah dan nun. Bacaan. Tajah, diletakkan alif, hamzah, nunnya. Tajaan. Sapaan. Rekaan. Dugaan. Okey. Di bawah pula 2.2 akhirannya I. Kata dasar diakhiri dengan suku kata tertutupnya adalah ya. Okey, contohnya di sini hampir, hampiri. Dia letak ya tu jadi hampiri. Sayang, sayangi. Hadir, hadiri. Okey, letak pula tanda hamzah dan ya. Okey, di tengah ni hamzah dan ya. Tadi ya saja kan? I juga, tapi dia letakkan hamzah ya. Apabila kata dasar diakhiri dengan suku kata terbuka waw. Akhir dia waw saja, dia letakkan huruf hamzah dan ya. Contoh, temu, belakangnya waw kan? Temu, wi. Temu, wi. I-nya tu hamzah dan ya. Dahulu, wi. Hamzah dan ya. Lalu, wi. Letak hamzah dan ya. Okey, yang ketiga pula, i juga. Tapi alif, hamzah, ya. Bagi kata dasar diakhiri dengan suku kata terbuka. Contoh, rasa, ra alif ra, sin se kan? Rasa, i. Sin tu ditambahkan huruf alif, disambungkan dengan huruf alif, hamzah dan ya. Rasai. Harga, harga, dia harga. Bila dia letak, dia suku kata terbuka tadi, hargai, jadi letakkan alif, selepas huruf ga disambung huruf alif,
hamzah ya'i, hargai. Begitu juga dengan sukai. Okey, jelas ya anak-anak semua? Kita pergi sambung pada muka surat 283. 2.3, akhiran partikel kan. Akhir, ni di akhir kan, akhirnya kaf nun kan. Lah, kah atau nye. Akhir perkataan daripada suku kata terbuka A perlu ditambah alif. Bila A saja, A tu bila ditukarkan alif, ketika menerima imbuhan akhiran partikel kan, lah, kah, nye. Selalunya ni dia berbentuk soalan pun ya juga. Contohnya, apakah, biarlah, begitu ya. Okay, kita tengok contoh kotak yang pertama, kan. Partikel akhir dia kan. Contoh, ada, kan. Bila ada, alif, dal dia alif dengan dal ada. Tapi dia tak sesuai alif dal saja. Perlu ditambahkan alif. Sebelum kan tu dia ditambahkan perkataan alif. Huruf alif. Perlu tambah huruf alif sebelum kan. Jadi, alif, dal, alif, dah. Ada, kan. Begitu juga dengan nama. Nun alif, na, mim, nama. Tapi bila perlu ditambahkan akhirnya kan, tambahkan mim alif ma, namakan. Begitu juga apakan, bacakan, manakan, samakan. Okey, kita pergi yang sebelahnya, lah. Ada, sama juga macam tadi, ada. Perlu diletakkan alif juga, dal alif dah. Adalah, apalah, katalah, iyalah, celakalah, nescayalah. Dia perlu tambahkan nescaya, ya tu tambah alif, barulah, nescayalah. Okay, yang partikel kah, partikel kah. Okay, contoh, apakah, apakah, ni macam soalan kan, apakah, dia letakkan alif dulu, sebelum kah tu dia letakkan alif. Apakah, lukakah, adakah, sukakah, manakah, manakah, nun alif na, manakah. Pada asalnya mim alif ma, nun na, mana saja. Jadi manakah, diakah. Okay, dan yang terakhir, nyanya. Contoh, kata, jadi katanya. Katanya, ta je, kat alif kata, ta. Bila ditambahnya, perlu letak alif di depannya. Katanya, ianya, namanya, sukanya, rupanya, rupanya, masanya. Tambahkan alif, mim alif ma, sin se, masa. Tapi bila ada tambahnya, perlu tambah sin alif sa, masanya. Okey, begitu. Okey, kita sambung pada muka surat yang terakhir. Unit 3, bagi imbuhan apitan. Bila nama apitan, maknanya dia diapit di tengah-tengah. Kata dasarnya di tengah-tengah. Maknanya depannya ada imbuhan awalan dan akhirnya ada imbuhan akhiran. Kata dasar diapit tengah-tengah, sebab itulah dipanggil imbuhan apitan. Okey, kita tengok erti dia di atas. Perkataan berimbuhan apitan ialah kata dasar yang diapit. Kata dasar tu duduk tengah-tengah. Dia diapit kiri dan kanannya oleh imbuhan awalan di hadapan dan imbuhan akhiran di belakang. Okey, ini contoh perkataan imbuhan apitan. Ber-an, ada nun di akhir. Berkan, di-kan, ke-an, mim, ya, min-kan. Sampailah bawah sekali. Okey, contoh perkataan mengandungi imbuhan apitan. Okay, kita ambil contoh. Okey, yang pertama. Ber dan an. Contoh, yang pertama, bersalaman. Kata dasar dia salam. Imbuhan awal dia ber. Imbuhan akhir dia an. Bersalaman. Contoh kedua, berdekatan. Kata dasar dia dekat. Imbuhan awal dia ber. Imbuhan akhir dia nun, an. Berdekatan. Contoh ketiga, bersambungan. Kata dasar dia sambung. Imbuhan awal dia ber. Imbuhan akhir dia an. Bersambungan. Okey, apa contoh lain lagi ya? Okey, nombor 4. Daldi, di dan kan.
Okey, contoh dia diadakan. Kata dasar dia ada. Imbuhan awal dia di. Imbuhan akhir dia kan. Diadakan. Yang kedua seterusnya dibicarakan. Kata dasar dia bicara. Imbuhan awal dia di. Imbuhan akhir dia kan. Dibualkan. Kata dasar dia bual. Imbuhan awal dia di, imbuhan akhir dia kan. Apa lagi contohnya? Okey. Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Okey, nombor 10. Pem. Imbuhan pem. Akhir dia nun an. Imbuhan akhir dia an. Contoh yang pertama, pemberian. Kata dasar dia beri. Imbuhan awal dia pem. Imbuhan akhir dia an. Pemberian. Kedua, pembetulan. Kata dasar dia betul. Imbuhan awal dia pem. Imbuhan akhir dia an. Pembetulan. Okay, yang ketiga, pembersihan. Kata dasar dia bersih. Imbuhan awal dia pem. Imbuhan akhir dia an. Jadi dia duduk tengah-tengah. Kata dasar tu duduk tengah-tengah. Diapit kiri dan kanan. Di awal imbuhan awal. Di akhir imbuhan akhir. So senang kan anak-anak semua? Jadi ingat pelajaran kita pada hari ini. Bagi pelajaran tahun 3. Ada 2 bab, 2 tajuk. Yang pertama tadi kita belajar apa? Yang tadi ni kita baru selesai imbuhan. Imbuhan apitan. Lepas tu kita belajar imbuhan akhiran. Kita belajar imbuhan awalan. Kemudian kita masuk unit 1. Unit 1 tadi kita belajar apa? Perkataan dalam bahasa Inggeris. Diakhiri dengan huruf K kepada kaf. Kemudian perkataan Inggeris 2 suku kata atau lebih. Perkataan bahasa Inggeris 1 suku kata. Okey. Kemudian perkataan pinjaman dalam bahasa Inggeris 1 suku kata bagi vokal alif, waw dan ya. Kemudian kita belajar perkataan bahasa Inggeris membezakan 2 perkataan yang berlainan maksud. Seterusnya lagi, ejaan Melayu dan ejaan asal dalam bahasa Arab. Dan yang pertama tadi, istilah asal bahasa Arab dan ejaan Jawi Ruminya yang hampir sama. Ejaan dan hurufnya kan. Jadi ingat semua untuk pelajarannya hari ini. Jadi buat ulang kaji, baca lagi mana yang perlu, yang tak faham boleh tanya saya atau cikgu kelas masing-masing. Semoga dipermudahkan segala pemahaman pembelajaran anak-anak semua ketika sesi pembelajaran di rumah. InsyaAllah. Dengan doa kita semua, doa anak-anak juga dan kita semua satu Malaysia, satu negara. Kita berdoa supaya COVID ni hilang di dunia selama-lamanya dan kita boleh menjalani kehidupan harian kita seperti sebelum ini. Okay? Jangan lupa solat, jangan lupa doa kepada Allah, mengaji setiap hari, dengar kata ibu bapa. Jangan pernah berhenti berusaha untuk belajar walaupun kita tidak bersekolah seperti biasa. Kalau nak pandai, kita kena berusaha. Usahanya macam mana? Apa saja yang cikgu sampaikan, ilmu yang kita dapat, kita kena amalkan. Amalkan maksudnya kita kena buat, latih, belajar setiap hari walaupun tak ada cikgu di hadapan kita. Okey, anak-anak semua ingat pesanan saya. Kita berjumpa lagi di lain dan waktu. Assalamualaikum semua.